Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Khairiyah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah, mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Iman wal Hayah, kitab iman dan kehidupan. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 48 pada nombor yang ke-39. Muka surat 48 nombor 39, masih lagi di bawah tajuk hari akhirat. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, pada hari akhirat nanti, sesudah manusia dibangkitkan dari kuburnya, dilakukan pemeriksaan yang sangat teliti dan ditegakkan neraca keadilan, sehingga manusia mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'min ayat 100 ayat 17, bukan 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari akhirat itu setiap diri menerima balasan menurut apa yang diusahakannya di atas muka bumi dahulu. Dan sesungguhnya tidak ada ketidakadilan pada hari itu. La zulmal yaum. Tidak ada ketidakadilan pada hari itu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat perhitungannya. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, pagi ini kita nak tengok sedikit tentang perkara yang akan dan bakal berlaku, dan sebagai seorang Muslim kita wajib percaya dan beriman bahawasanya dunia ini akan dihancur leburkan oleh Allah. Dalam istilah yang kita sebut berlakunya hari kiamat, berlakunya hari perhitungan, hari kebangkitan semula. Dan di situ nanti manusia akan dibicarakan, akan ditimbang, dihisap, dikira, wa imma baik atau buruk sebesar zarah sekalipun. Dan disitulah nanti manusia akan melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, yang semua manusia pasti akan berasa puas hati. Sebab itulah ulama kata, saya pernah sebut rasanya dululah sebelum PKP dulu, sebab apa Allah buat akhirat ni? Sebab dunia ni berserabut. Dunia ni banyak yang tak puas hati. Dunia ni banyak yang tidak adil bagi sebahagian besar manusia. Dunia ni banyak yang tak puas hati lah. Kan? Jadi akhirat tu Allah buat nak bagi puas hati. Dunia ada orang kena zalim tapi dia tak dapat nak balas, dia tak puas hati. Atau orang yang buat zalim ke dia itu menerima balasan yang dianggap tidak setimpal, tak puas hati juga tak? Kita pun tak puas hati juga. Jadi menyebabkan itu Allah Ta'ala dia buat akhirat supaya segalanya dibalas dengan seadilnya dan manusia puas hati. Kalau bahasa mudahnya, masuk syurga pun puas hati, na'udzubillah masuk neraka pun puas hati juga lah. Kan? Sebab Allah dah buat tu elok. Kerana itulah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ini adalah benda yang kita kena ingat, kita kena yakin, kita kena percaya. Dan saya sebut dah 2 bulan yang lepas. Bulan lepas saya tak datang sebab jadual saya kena Hari Raya Haji, cuti kuliah. Saya sebut untungnya kita, wajibnya kita bersyukur kerana Allah masih bagi ruang kita masih hidup, kita masih bernyawa lagi. Allah bagi peluang itu. Sebab bila berlakunya kematian nanti, kita hanya menunggu saja sehingga dibangkitkan semula di padang mahsyar. Sebab itu apa yang digambarkan tadi kita kena faham betul-betul. Dengan Allah ciptakan akhirat bermakna
apa juga benda baik atau benda tak elok yang manusia buat pasti tak akan terlepas. Pasti tak akan terlepas. Walaupun tuan empunya badan tu rasa di dunia dia boleh terlepas, tapi akhirat tak ada ruang nak sembunyi. Semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya nak ambil sedikit tuan-tuan satu hadis. Ini cerita pasal akhirat juga, pasal hari kebangkitan, pasal padang mahsyar. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, di mana Nabi SAW menyebut, Nabi kata, aku adalah penghulu bagi semua anak Adam di padang mahsyar nanti. Dan Nabi kata, pengakuanku ini bukanlah untuk bermegah-megah. Rasulullah yang kita kasihi ini, dia akan jadi penghulu yang akan lead, yang akan pimpin manusia sejak Nabi Adam sampai manusia penghabis di dunia ni besok. Semua bernaung di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi dan Rasul yang lain. Ini kemuliaan yang Allah bagi pada diri baginda yang mulia. Nabi kata, aku ni penghulu anak-anak Adam di akhirat, di padang mahsyar. Penghulu ni kira besar lah, kan? Kalau kita panggil Tok Penghulu lah. Tok Penghulu ni dia jaga beberapa kampung. Satu kampung yang jaga ketua kampung. Beberapa kampung tu dihimpun jadi mukim. Mukim tu dipanggil ketua dia Tok Penghulu. Kena rapat-rapat dengan Tok Penghulu tuan. Nanti nak nikah senang, nak ambil sign dia tu. Bukan tuan-tuan lah, anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan jangan berangan sangat. Jadi nak sign, nak apa, biasiswa kan, selalu ambil cop Tok Penghulu ni. Penting lah. Nabi ni penghulu anak cucu Adam ni, sampailah semua sekali di padang mahsyar, Nabi kepala dia besok. Dan Nabi kata, aku membawa panji-panji kepujian. Ibarat macam bawa bendera lah. Nabi pegang liwak, dipanggil panji kepujian. Mungkin di bendera tu memuji-muji Allah lah. Dan kemudian kata Nabi, akan berlakunya nanti suasana yang kelang kabut. Ini saya nak cerita sedikit tentang mahsyar dan hebatnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ingatkan kita, kamu akan bangkit di padang mahsyar sebagaimana kata Nabi, bayi yang baru dilahirkan. Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar sama sifat fizikalnya macam baby yang baru lahir. Apa sifat baby yang baru lahir? Ada 3. Yang pertama, tak berbaju, tak berseluar. Bahasa kita telanjang bulat lah. Kita bangkit pada mahsyar macam tu besok. Yang kedua, sifat baby ni dia tidak berkasut. Masa lahir beranak tu tak berkasut. Belum ada sejarah baby lahir terus ada kasut kat kaki dia, Adidas. Meninggal misi yang sambut dia, tak ada. Kaki ayam lah orang panggil tak. Padang mahsyar kaki ayam. Dan yang ketiga kata Nabi, tidak berkhatan atau tidak bersunat lah bahasa Melayu kita. Esok kita bangkit pada mahsyar, tak berbaju, tak berseluar, tak berkasut, tak bersunat. Lepas tu matahari sejengkal atas kepala, peluh lagi apa semua.
suasana tu sangat dahsyat. Lalu Nabi kata manusia menjadi resah dan gelisah. Jadi tak ketahuan nak pergi ke mana, tak tahu. Kan? Sebab mahsyar ni padang yang luas dan rata. Tak ada pokok, tak ada bukit, tak ada tasik, tak ada laut, tak ada apa, tak ada apa. Padang kosong saja. Nabi kata padang yang rata warnanya macam warna roti yang dibakar oleh kamu. Warna tanah bumi mahsyar macam color roti bakar. Coklat-coklat, nak merah sikit, macam itulah lebih kurang. Lalu kata Nabi, bila dah lama sangat menunggu bila nak bicara ni. Tuan-tuan pun sebenarnya tahu dah cerita ni, saya ulang saja. Lalu manusia pun berpakat, akhirnya mereka kata, jom kita cari Nabi Adam. Minta tolonglah. Lama benar dah menunggu ni. Ni peluh dah makin naik dah ni kan. Dah makin tenggelam dah ni. Akhirnya pakatlah cari Nabi Adam, jumpa. Dan bagi tahu, wahai Nabi Adam, kamu ni adalah abal bashar, bapa segala manusia. Kita pun puji-pujilah Nabi Adam tu. Engkaulah manusia pertama yang Allah buat, yang duduk dalam syurga apa semua, puji-puji. Lalu manusia kata, wahai Nabi Adam, tolong doa pada Allah supaya segerakan hisap ni. Lama dah tunggu ni, tak start lagi bicara ni. Bukannya doa minta Nabi Adam doa supaya kita masuk syurga, tak. Supaya bicara tu jalan cepatlah, tak boleh tahan dah ni. Keputusan syurga neraka itu belakang kira lah. Bahasa dia macam tu kan. Orang tak peduli dah nak ke syurga neraka tu, lantak lah. Yang penting bicara ni kasih on dulu, jalan dulu. Sebab dah tak boleh tahan. Dengan matahari sejengkal, Nabi kata kami kedaril main, matahari sejengkal atas kepala kita. Hari ni bukan sejengkal tuan-tuan, berapa ratus ribu juta kilometer tak tahulah. Itu pun panas berdengung kita kan. Jadi jumpa Nabi Adam, minta tolong. Nabi Adam kata, minta maaf, hari ni aku tak boleh tolong. Sebab dulu aku ada buat sikit lah silap dalam syurga, aku terkeluar daripada situ. Jadi hari ni nak menjawab kan tak tahu macam mana cerita. Pergi cari Nabi Ibrahim. Ini saya tak ikut urutan, saya tak ingat dia punya susunan itu. Lalu jumpalah Nabi Ibrahim, minta tolong juga, wahai Nabi Ibrahim, engkaulah Khalilullah, kekasih Allah, tolonglah doa supaya segerakan hisab ini. Lalu Nabi Ibrahim pun jawab sama juga, hari ni aku tak boleh tolong. Pasal dulu lama aku ceramah, berdakwah pada manusia, akhirnya bapa aku sendiri pun tak masuk Islam. Ayah aku sendiri yang bernama Azar tak memeluk Islam. Apa aku nak jawab kejap lagi ni? Nabi Ibrahim pun surrender tuan-tuan. Pergi jumpa Nabi Musa, tengok. Try tengok Nabi Musa pula. Yang manusia pergi cari Nabi-Nabi ni tuan-tuan, semua Nabi-Nabi yang paling hebat lah kita kata tak. Yang ulul azmi, yang hebat-hebat ni. Semua Nabi hebat, tapi yang kita jumpa besok ni, yang dahsyat-dahsyat punya Nabi ni. Jumpa Nabi Musa, wahai Musa, engkau itu adalah kalam Allah. Allah bercakap direct dengan kamu, puji-puji dia. Lalu minta tolong, Nabi Musa kata aku pun tak boleh buat apa. Sambil dia menyebut-nyebut kesalahannya di dunia dulu. Nabi Musa kata, dulu aku pernah leraikan dua orang yang bergaduh. Satu bangsa Kibti, satu Bani Israel. Aku lalu kawasan tu, nampak diorang bergaduh, aku leraikan. Cara lerai itu kata Nabi Musa, aku lempang salah seorang, mati mamat tu. Dia lempang aja, mati terus. Kalau masuk mahkamah dipanggil membunuh tanpa niat tu. Kan? Dia tak salah lah membunuh tanpa niat. Jadi
Nabi Musa kata, aku nak leraikan, aku pang sekali, meninggal kawan tu. Kejap lagi aku nak jawab apa depan Allah. Nabi-nabi dia takut tu. Sebab itu padanlah tuan-tuan, kalau kira logik kan, padanlah Nabi Musa lempang mamat tu mati. Gagahnya tangan Nabi Musa ni, besar mana tapak tangan ni kita tak tahulah dak. Gagah tu pasal musuh yang dia nak lawan pun boleh tahan juga, Firaun. Gagah juga. Sebab itu bila dia dah leraikan tu, dia lempang kawan tu, meninggal on the spot. Bila dia dengar pula yang mati tu keturunan Firaun punya geng, Firaun pun naik angin, hantar tentera nak tangkap Nabi Musa. Itu yang dia lari pergi Madian tu. Dia menolong 2 anak perempuan Nabi Syuaib ambil air di telaga tu kan, yang akhirnya dia menikah dengan anak Nabi Syuaib. Dan dalam riwayat menyebut tuan-tuan, telaga yang penduduk Madian guna nak ambil air ni, dia ada penutup. Malam-malam tutup. Nak angkat penutup ni, kalau riwayat sebut, belah-belah pemuda yang sado lah. Yang kaki jim punya, bukan kaki tibai nasi lemak, kaki jim, badan 4 segi ketul-ketul. Belah-belah orang pikul, pegang ujung-ujung bulatan penutup tu, baru boleh angkat, boom, tutup. Besok pagi-pagi belah-belah orang ni juga angkat, letak, buka tudung telaga tu. Berapa orang angkat? Belas-belas orang pemuda yang gagah berani pun. Nabi Musa sebelah tangan dia tuan-tuan. Mau tak mati mamat tu kena lempang. Kan? Dia angkat sebelah tangan, lempar macam tudung periuk gitu. Gagahnya Nabi Musa kan. Allah bagi kelebihan. Nabi Musa kata, aku pun tak boleh tolong. Pergi cari Nabi Isa tengok. Konalah pula cari mana Nabi Isa ni. Jumpa-jumpa pun puji, wahai Isa, engkau ni Nabi yang hebat, lahir tanpa bapa. Puji-puji minta tolong kan. Biasalah orang nak minta tolong kena puji-puji tu. Kan? Kalau tidak tak dapat. Macam kita nak minta tolong kat kawan kan, puji dulu. Hari ni nampak segak, pinjam RM10 boleh. Baru dapat kan. Tidak pakai tak ada apa lah kita. Jadi Nabi Isa pun surrender kak. Nabi Isa kata tak boleh, aku pun jenuh nak menjawab kejap lagi ni. Masa aku ceramah dulu, Bani Israel kata aku anak Tuhan. Bukan salah Nabi Isa, Bani Israel yang tuduh aku anak Tuhan. Aku nak jawab apa kejap lagi? Pergi cari Muhammad tengok. Tuan-tuan, ending penamat ceritanya Rasulullah juga yang kita cari. Rasulullah juga yang kita hadap. Rasulullah juga yang kita minta tolong. Akhirnya jumpa Nabi, minta tolong. Nabi sujud pada Allah di padang mahsyar tu. Nabi sujud dalam tempoh yang agak lama. Kemudian Nabi dengar satu suara yang menyeru kepada baginda, ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu sekarang. Bangunlah daripada sujud itu, mintalah pada aku, kata Allah. Lalu Nabi bangun, Nabi minta apa dia? Wahai Tuhan, segerakan perhitungan ini. Mulakan hisap ni, manusia dah tak tahan dah. Baru mula tuan-tuan. Mula tu ialah bila bicara ni nasib-nasib lah kan. Kena gaya menang masuk syurga, tak kena gaya dihumban dalam api neraka. Na'udzubillah. Tuan-tuan mungkin ada baca dalam akhbar baru ni, sempena jadi agung kan, keputeraan yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong sudi untuk membebaskan 13 orang tahanan Al-Ma'unah, pengampunan. Wallahu ta'ala a'lam tuan-tuan. Ini cerita 20 tahun dulu.
Maunah ni kita tak tahu apa cerita sebenar pada zaman itu. Sebab salah seorang yang diampun tu kawan saya juga sebenarnya. Kawan sama mengaji Mesir. Masa dia kena tangkap tu, saya pun terkejut juga. Kawan aku ni baik ni. Budak Kelantan kan. Kawan ni baik, macam mana dia pula boleh kena? Wallahualam, kita tak tahu cerita sebenar. Dia perangkap ke apa. Yang saya tahu dia orang belajar bersilat je. Jadi dalam hutan kan, biasalah belajar bersilat dalam hutan. Lepas tu dia buat pertuduhan nak menyerang Yang di-Pertuan Agong kan, letak senjata apa semualah zaman itu. Jadi bila dapat pengampunan baru ni, bebas. Tapi saya tak dan pergi jumpa dia. Dia kena Sungai Buloh, lepas tu Kajang, lepas tu penjara di Kelantan, lepas tu hantar balik ke Kajang. 3-4 penjara juga. 20 tahun tuan-tuan. Dan saya baca cerita beberapa orang yang dibebaskan itu. Yalah, kita belajar sesuatu kan, kita ambil pengajaran. Nak cerita bicara tadi tu kan, mereka kena tu tanpa bicara lah. Kena penjara seumur hidup sebenarnya. Tapi Agung bagi pengampunan. Itu pun selepas 4 kali rayuan. Minta ampun tu 4 kali. Kali kelima baru lulus. Sebabkan lamanya mereka duduk dalam penjara ni, tuan-tuan bayang, diorang masuk tu tahun 2000 lebih kurang 99 macam tu kan. Bila keluar ni, dunia dah berubah. Lama duduk dalam penjara kan, cahaya matahari pun tak apa kena. Ada seorang tu balik kampung di Terengganu, saya baca cerita dia. Dia nak pergi kampung sebelah pun sesat tu. Dah tak ingat jalan. Sesat. Dia tengok anak buah dia pun dah bertambah. Mau tak bertambah, 20 tahun dah. Kan, daripada 5 dah jadi berapa puluh dah dia kata. Lepas tu dia tengok dia nak bawa motor pun takut. Tuan-tuan, 20 tahun tak bawa motor. Tuan-tuan ingat main-main punya cerita. Kita pergi haji sebulan, nak balik Malaysia, balik bawa kereta pun kekok kan, sebulan tak pegang steering. Tuan-tuan bayang 20 tahun dia tak berani pergi bawa motor, dia kata. Lepas tu dia pun tengok motor pun dah canggih, cari tempat start dah tak jumpa, dia kata. Main picit dia. Dulu start pakai kaki, dia kata. Lah ni dah tak jumpa tempat start, pakai picit gitu je kan, canggih. Dan ada satu banduan tu saya baca, bila dia dapat surat tu, warden penjara bagi suruh baca kan. Bila dia kata Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan, lemah terus badan dia tuan. Dipapah oleh warden penjara. Warden suruh dia sujud syukur pada Allah. Dan dia kata malam tu, besok nak bebas, malam tu nak menunggu siang, dia kata sangat panjang. Lama nak sampai ke subuh. Dia tak tidur satu malam. Punya nikmat tuan-tuan. Nikmat orang yang terpenjara tak. Dan besok tu dia keluar, sebelum keluar warden penjara belanja makan durian. 20 tahun tak telan tuan. Allahu Akbar. Dan ada seorang tu selama 20 tahun dalam penjara tu, dia berjaya khatam Quran 165 kali. Kita yang tak masuk penjara berapa kali agak-agak. Jangan salah faham, ustaz nak suruh kami masuk penjara ke? Tak, bukan nak suruh tuan-tuan masuk penjara. Saya pun tak nak. Makna satu cabaran lah kan, satu cabaran. Mungkin kita bagi alasan, ala dalam penjara tak ada buat apa-apa, boleh lah ustaz, 165 kali. Macam Aming Spring tu kan, kena ke dadah pun sama ke, 100 kali khatam. Berapa tahun, 7 tahun ke dia kena penjara tu. Jadi tuan-tuan, kita ambil pengajaran tu tak? Benda sebenarnya manage atas diri kita lah. Dalam penjara pun kalau tak manage dengan betul, tak khatam juga Quran. Bukan semua banduan khatam kan, tak semua. Bukan semua yang berulang-ulang. Yang di luar penjara pun kalau kena gaya, boleh khatam banyak kali. Masjid Zakaria Batu Lapan Gombak, masjid baru,
2-3 tahun lepas saya khutbah Jumaat, 2 tahun lepas kot. Habis khutbah semayang, saya turun tangga nak ambil kasut lah, nak balik. Depan kasut saya ada seorang pakcik duduk atas tangga. Dia pun salam, "Ustaz nak balik dah ke?" "Ha, balik lah pakcik." Tapi tangan tak lepas ni. Salam tu tangan tak lepas. Saya kalau macam tu saya mula susah hati. Adalah benda tu kan, nak suruh buat apa-apa ke, nak sembah ke. Dia kata, "Ustaz doakan saya Ustaz." Tua tuan-tuan. Saya ingat 70 lebih, kat 80 lah. Dia naik motor C70, motor cabuk lama kan, motor rare. "Ustaz doakan saya." Saya kata, dia nak suruh doa apa pakcik? "Saya tengah baca Quran Ustaz, sekarang ni dah juzuk 27. Dah masuk juzuk 27. InsyaAllah Ustaz doakan saya habis sampai juz 30. Dan sekiranya dengan izin Allah, umur yang ada ni saya berjaya habiskan Ustaz, saya syukur ini adalah khatam Quran saya kali ke-100. Itu bukan banduan tuan-tuan, tak masuk penjara punya. Kali ke-100. Saya dengar-dengar terus nak cabut lari tuan, malu kita. Oh malu tuan, saya rasa ya Allah, aku ni baru berapa kali ni, pakcik ni dah 100, kita apa yang sibuk sangat kan. Tu saya kata benda tu atas kita, dalam penjara ke luar penjara tak kira lah. Yang penting macam mana kita susun atur masa tu, manage kan. Itu Islam ajar kita. Jadi tuan-tuan, besok perbicaraan di padang mahsyar sangat adil, sangat telus. Ni yang isu kilang di Selangor, wahara air tak ada ni kan, kan dah kena tangkap lah 4 beradik tu. Harap-harap hukuman kali ni setimpal lah, buat menyusahkan orang je kan. Kesian tu, air tak ada, jangan buat main. Biar tak ada api, jangan tak ada air. Kan, tak ada api boleh buka torchlight ke, tak ada air apa yang nak dirobek kan. Susah. Hidup kita ni banyak guna air kan. Jadi kita harap bila dah ditahan 4 beradik tokek kilang haram ni, setimpal lah. Tapi apa pun hukuman yang akan jatuh besok ni, kalau bicara apa semua, sabit kesalahan kan. Itu hari dah pernah kena kan, 60,000 dia bayar, senang-senang aja. Lepas tu buat lagi. Kali ni lebih setimpal. Apa pun hukuman dia besok, orang tak puas hati ke kan? Tu kata dunia tu, takkan puas hati. Perdana Menteri Umum PKPP sambung, tak puas hati ke? Dia nak apa pun tak tahu kan. Minyak naik lagi tak puas hati, turun 1 sen tak puas hati ke? Semalam turun 1 sen je, RM1.72 turun RM1.71, tak puas hati ke? Manusia kan. Pagi ni ada sarapan, tak puas hati ke? Itu hari ada tapau kan, ni tak tahulah. Kalau ada tak ada, jangan bising-bising pula, pergi takwa tu beli kan. Ada pun tak puas hati, tak ada lagi tak puas hati ya? Kalau ada, Allah nasi lemak aja, telur goreng tak ada, komplain pula, balik goreng telur sendiri tuan. Manusia ni apa pun tak puas hati. Ustaz-ustaz kan kuliah duduk atas mimbar, tak puas hati tak? Tu mimbar belakang tu susah, sempit kan. Saya tengok baru puas hati sikit. Kan macam-macam tak, takkan puas tuan. Jadi Allah buat akhirat dan Allah kata aku Tuhan yang sangat segera perhitungan. Oh jangan tuan-tuan, tak akan terlepas walau sebesar kuman sekalipun. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila benda ini berlaku, Allah susun dengan baik. Perjalanan kita ni besok ada kira bicaranya. Jadi kita kena buat betul-betul lah, dengan saki baki yang usia yang kita ada. Ya, kita kena rebut peluang tu. Saya sebut banyak kali tuan-tuan,
kita ni makin hari makin berusia, makin berumur. Bila makin berumur makin tua ni, fizikal kita makin lemah. Saya berani cakap lah tuan-tuan, dalam masjid pagi ni yang saya nampak ada depan saya ni, saya rasa ada seorang dua je yang muda daripada saya. Lebih daripada itu jangan nak perasan sangat. Tuan-tuan, ibu-ibu lebih tua daripada saya. Saya 46 tahun. Kau ada bawah 46, ada saya tengok macam ada lah seorang dua kan. Lain semua 64 lah tuan-tuan, jangan bising-bising kan. Kita ni bila dah makin berumur ni kan, fizikal kita lemah, lemah. Masa bujang dulu 20-an kan, kita kuat. Mula-mula saya menikah dulu tuan, umur saya 25. Masa tu saya tak ada kereta, saya ada motor saja. EX5 masa tu, WDD 5138. Jangan ambil nombor tu, saya sebut aja. Bukan boleh harap kan. Jadi tuan-tuan, masa itu saya ingat tahun 2000, 20 tahun dulu kan. Bukan, tahun 98 tuan-tuan, 98. Masa itu pergi kuliah dengan isteri, masa saya menikah tahun 2000 lah. Pergi kuliah ni naik motor berdua tuan. Daripada sini Gombak Simpang 3 tu, pergi ke Shah Alam naik motor, pergi ke Kajang, sampai Semenyih, sampai Kundang, Kuang, Sungai Buloh, sampai Kelang. Tuan-tuan bayang naik motor laki bini, maghrib balik tak ada apa-apa tuan-tuan, pasal muda. Kalau hari ni saya fikir balik, aku naik motor dua laki bini ni pakai dak lah tuan-tuan. Naik kereta pun dah rasa serabut kepala otak dah, sakit pinggang. Masa bujang kita pikul beras 3-4 kampit tak ada masalah. Balik kejap lagi beli telur sepapan, slip disc, cari minyak gambar Langkawi lumur satu badan kan. Tak boleh, urat dah keras, berbelit, pinggang dah retak. Dulu bujang semayang berdiri elok, lama-lama terawih tak ada masalah. Hari ni semayang duduk atas kursi sakit lutut, sakit pinggang, kebah kaki, semua ada. Baik itu bila dah berumur ni, dia sedikit sebanyak akan menjejaskan ibadah. Dia akan kacau juga tuan. Sebab itu kena pulun betul-betul. Itu faktor fizikal. Saya belum cerita faktor luar yang lain. Kekangan masa, kesihatan, cucu. Cucu satu hal tak? Level tuan-tuan ni waharanya cucu lah kan. Cucu ni dia kacau sungguh tuan. Tak kena gaya kan. Sebab itu Allah sebut al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak itu jadi fitnah, jadi hiasan dunia. Dia akan kacau. Ada anak murid saya duduk sini tuan, Wangsa Melawati, Wangsa Maju. 2 minggu lepas dia WhatsApp, adalah urusan sikit. Lepas tu saya tanya dia, Haji ada di mana Haji? Saya dekat Kuantan Ustaz. Dia duduk sini tapi ada dekat Kuantan. Saya kata bercuti ke? Tak Ustaz, tengok cucu. Boleh tahan lagi lah, tak apalah, atuk pergi tengok cucu kan. Tapi yang tak tahan tu tuan-tuan, dia hantar ke saya satu WhatsApp, pakcik tu lah, Haji tu. WhatsApp tu adalah gambar kertas A4 sekeping. Dia kata, Ustaz, gambar ni punya pasal saya balik Kuantan tak? Kertas putih tu cucu dia hantar dekat dia. Atas kertas tu ada tulisan, bukan karangan. Tulisan dia 2 perkataan saja. Cucu dia tulis, hai atau itu aja. Start kereta balik Kuantan tuan-tuan, jangan buat pasal. 2 perkataan aja, hai atau habis tuan. Dia kata, Ustaz saya tak boleh tahan Ustaz. Start kereta jalan. Tengok cucu punya penangan tuan-tuan. Bukan salah, tapi saya nak cerita penangan cucu.
Kalau anak yang hantar hai ayah, memang tak balik Kuantan. Kin salam aje lah. Bila hai atuk aja, atuk pun lemah atuk lah. Kan? Cucu tuan-tuan. Cucu tidur bawah ketiak atuk kan. Pukul 11 malam terjaga, atuk nak aiskrim. Atuk start motor, berembun dengan cucu 7-Eleven. Pakai t-shirt pagoda je atuk dia kan. Dung naik skuter lah. Cucu sebab nak aiskrim. Cuba kalau anak kerja ke sebelah, ayah nak aiskrim, dapat tak? Tak dapat tuan. Kita kata 7-Eleven baru terbakar je kejap ni, besok je lah kan. Tak pergi. Tapi kalau cucu, atuk dia tak ke masjid tak apa kan. Nampak dia punya kacau dia tu kan. Jadi tuan-tuan, bukan saya kata cucu tu jahat, dah. Allah atur gitu. Fitrah kita ni, masa ada anak memang kita sayangkan anak, tapi bila dah bercucu, kita dah tak ada baby yang kecil, kita main dengan cucu. Kalau tidak, takkan Nabi biar Hasan dan Husin bergumpal atas leher dia tu masa dia sujud. Lama sujud kan. Sahabat tunggu bila nak naik-naik ni. Nak tahiyat tu tak naik-naik pula Nabi ni. Rupanya cucu nak bergumpal atas kepala dia kan. Nabi biar je. Sayang ke cucu memanglah itu fitrah kan. Tapi nak sebut kita ni dengan faktor umur yang ada, tu kena jaga benda tu tuan-tuan. Betul lah, kalau tidak takkan Nabi sebut rebut 5 sebelum 5, antaranya muda sebelum tua. Sebab bila dah berumur-umur ni banyak halangan, banyak kekangan. Ibadah fizikal yang memerlukan tenaga yang kuat, kita dah tak banyak boleh buat. Kadang nak puasa pun tak larat kan. Nak puasa Ashura pun baru ni tak larat, tak sihat. Yang laratnya telan bubur Ashura je. Puasa tak apa jalan kan. Jadi tuan-tuan, apa pun buatlah yang terbaik. Sebab akhirat tu nanti ada kira bicara yang sangat dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, saya nak habiskan yang terakhir firman Allah surah Al-Anbiya ayat 47 di bawah tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Sadaqallahul azim. Dan kami tegakkan neraca keadilan pada hari kiamat, sehingga tidak ada seorang pun yang akan dirugikan. Dan kalau ada amal sebesar zarah atau sebesar biji sawi sekalipun, kami akan hadapkan juga, dan kamilah yang terbaik ataupun yang paling cukup membuat perhitungan. Jadi tuan-tuan, diulang-ulang balik pada ayat lain, Allah kata dia akan bentangkan satu perbicaraan yang sangat-sangat adil pada hari kiamat nanti. Jadi tak apalah tuan-tuan, kalau di dunia ni ada benda yang kita tak puas hati, tidak dapat keadilan yang secukupnya, kita tak boleh nak balas balik, tak apalah. Kita fikir aku ada akhirat besok, Allah ada, dia atur yang terbaik. Dan yang kedua, Allah Ta'ala sebut semua benda yang kita buat, tak akan ada satu manusia pun akan terzalimi, malahan tetap akan dibalas, wa ima sebesar biji sawi sekalipun. Sebab itu Islam mengajar kita benda baik atau buruk, kecil atau besar, jangan dipertikaikan. Jangan orang kata diremehkan. Sebab ulama kata kita tidak tahu amalan baik yang mana satu yang Allah terima dan menjadi punca kita ke syurga. Kita tak tahu.
Dan kita tak tahu juga amalan jahat yang mana satu yang jadi punca manusia dihumban ke dalam neraka. Oleh sebab tak tahu tadi, maka jangan ambil ringan. Alah ustaz, dosa kecil je, jangan. Saya mampu sedekah 20 sen je ustaz, tak apa. Jangan ambil ringan 20 sen tu. Mana tahu 20 sen tu punca nak ke syurga besok. Tapi kalau boleh jangan 20 sen, lebih lah sikit. Marah pula bendahari saya kempen 20 sen pula. Jangan pegang pula, itu contoh kan. Nilai yang kecil, RM1. Tengok hari Jumaat orang sebelah sedekah RM1, kita pun alah Pak Haji ni jubah berkilat, bubur RM1, berangan masuk syurga. Kita lah bersyarah seseorang kat sebelah tu buat apa? Mana tahu itu je duit yang dia ada tuan-tuan. Kita tak tahu. Manusia ni susah senang dia, kita tak tahu kan. Jadi setakat mana kita boleh tolong, kita tolong. Ada satu akak baru ni tuan, makcik lah, saya panggil akak lah kat dia. Saya pernah kutip juga untuk dia di sini dulu. Anak dia 10, dia ada kanser, suami terlantar, anak 10 yang sekolah masih ramai. Tapi sebab mungkin saya rasa dia ada nombor telefon saya dan saya pun pernah jumpa dia. Sekejap-sekejap dia WhatsApp, dia mesej. Dia tak ada WhatsApp, dia mesej, ustaz tolong masuk duit ustaz. Selang sehari ustaz tolong masuk duit. Saya pun tuan, kita pun bukan ada duit sangat tuan. Kutipan-kutipan pun dah lama kita tak buat kan. PKP 6 bulan dah. Jadi ialah kadang mana ada saya bagi kat sikit. Baru ni ustaz tolong bank in 1,000 ustaz. Dah jadi bank negara dah saya kan. Dia kata anak-anak saya nak buka berniaga ustaz. Yalah dia nak minta-minta lalu pun dia segan kan. Ustaz tolong BN 1,000, nanti akak bayar balik sebulan 100. Hiba saya dengar kan. Kebetulan adalah kuliah-kuliah muslimat dalam sebulan ni. Muslimat ada bagi sikit kan. Takdir Allah tuan-tuan, ngam-ngam 1,000. Saya kira-kira ngam 1,000 rezeki makcik tu. Dan saya pun tak suruh lah dia bayar balik, bukan duit kita pun kan, duit kutipan. Saya pun bagi. Okey ustaz, besok akak suruh anak-anak pergi beli ayam, nak berniaga ayam golek. Nanti besok saya suruh anak hantar gambar kat ustaz. Ingatkan hantar ayam, hantar gambar je. Kan jauh tuan, daripada rumah saya jauh, tak apalah, hantar gambar je lah. Saya tak minta pun bukti-bukti tu, tak apa, kita percaya kan, sebab kita dah kenal. Esok petang-petang tu anak dia hantar gambar ayam, gambar tempat dia berniaga dengan mesin ayam golek apa semua kan. Kita doa mudah-mudahan Allah murahkan rezeki mereka lah, insya-Allah. Ramai orang susah tu, ustaz-ustaz yang susah pun ada kan, masa PKP macam-macam lah. Jadi apa pun tuan-tuan, akhirnya saya nak sebut, hidup kita ni setakat mana kita boleh beramal, sedaya semampu kudrat kesihatan yang ada kita buat. Yang tak mampu tu kita minta ampun lah dengan Allah. Itu je lah tuan-tuan, apa kita nak buat. Tak terdaya kan. Yang mana daya kita buat, tak daya kita tak boleh buat apa. Yang sunat lah maksud saya, yang wajib kena buat lah. Yang sunat. Saya tak mampu nak puasa hari Ashura ustaz, tak payah puasa kalau tak mampu, makan bubur je lah kan, ikut kemampuan. Saya tak mampu sedekah 100, tak apa, bagi berapa yang boleh, macam tu. Jadi tuan-tuan, itu yang saya boleh share sikit pada pagi ini. Dan kesimpulan akhir yang pertama sekali, ingat kita ada akhirat yang akan membicarakan kita seadil-adilnya. Jadi dalam dunia ni janganlah berasa hiba sangat, jangan kecewa sangat, jangan berasa hati sangat, jangan tak puas hati sangat. Sebab Allah ada, akhirat pun ada. Dia akan balas paling cantik besok di akhirat nanti. Dan yang kedua, muslimin muslimat, teruskan mengaji, teruskan berkuliah, teruskan mencari ilmu walau di mana saja kita berada.
apa keadaan sekalipun, kita carilah ilmu tu, insya-Allah Allah akan bagi taufik dan petunjuk kepada kita, insya-Allah. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini. Terima kasih juga pada semua sahabat yang menonton live pada pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhum wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.